Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang lagi kepada kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Tuhan lorongkan kita kepada kebenaran. Apa-apa yang kita bicarakan, biarlah benda itu dalam keredaannya, dalam kebenarannya, dalam betul-betul bagaimana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi muka surat 30 ni dan setengah daripadanya ayat kharijah, dan setengah daripada istilah-istilah tasawuf ialah ayat kharijah dan al-ba's. Gapo dia? Dia kata barang yang takluk oleh lafaz kun, maka dinamakan dia alam. Dan dinamakan pula zillu sani, dan dinamakan pula kainat, dan dinamakan juga maujudat, dan dinamakan makhluk. Maknanya ayat kharijah, ayat makna kenyataan. Kharijah di makna ada dah, nyata. Maknanya makhluk ni Tuhan telah buat dah. Di bawah takluk kun ke dia kata tu. Maknanya sebelum ni dia panggil ayat sabitah. Mana ayat yang sabit saja, yang ada dalam ilmu Allah. Kemudian Tuhan jadikan sungguh benda tu jadi nama dan ayat kharijah. Mana ada? Dah ada dah benda tu. Sebab tu dia kata, sebab itulah dia kata dinamakan alam, nama makhluk. Ya belakang lah tu. Mana sebelum tu tak ada lagi makhluknya, ada pun dalam ilmu Allah. Bila ayat kharijah ni mana tu ada sungguh benda tu. Benda yang dia nak jadi tu. Alam ni daripada alam ni. Yang dijadikan yang dikatakan dalam Al-Quran dalam masa 6 hari. Fi sittati ayyam. Dalam masa 6 hari. Tapi kalau mengikut tasawuf dia kata nyatanya alam ni pada tahap peringkat ataupun ilmu. Daripada alam insan ni sampai kepada alam malakut. Dia kata gitu. Tu kenyataan adanya makhluk ni. Ada pun alam ahdiyah tu semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ala gitu. Alam ni tak wujud lagi dalam ilmu Tuhan pun tak wujud lagi alam ni. Dah gitu. Dan setengah daripada istilah lain pula. Nama dia huwiyah. Gapo dia huwiyah? Iaitu zat yang semata-mata dengan sekira-kira zat jua. Maknanya kalau ayat tadi makna alam ahdiyah lah. Alam ahdiyah yang mana pada alam ni semata-mata zat saja. Tiada diiktibarkan dengan sifat dan tiada diiktibarkan pula dengan tiada sifat. Jadi mana sifat pun tak nyata lagi dia alam ahdiyah ataupun dia panggil kun hizat. Jadi tak nyata lagi. Kok nyatanya diri Tuhan saja. Sebab apa tak nyata sifat? Tak nyata sifat pasal pada masa alam ahdiyah tu dia hanya menyatakan wujud dia saja, ada dia. Alah gitu. Ada dia, kodim dia tu, dia nyata begitu. Sebab itulah dinamakan pula hakikatul haqaik. Mana hakikat sesuatu, hakikat. Hakikat.
Dan jika diiktibarkan ia sunyi daripada sekalian sifat yang lebih atas zat, maknanya tak nyata belaka lagi sifat kudrat, ko iradat, ko sifat samuk, bahasa, kalam pun tak nyata lagi. Hak nyatanya sifat wujud saja, menyatakan adanya Allah Ta'ala. Kidai belaka tu tak nyata belaka lagi masa tu. Gitu. Bukan tak ada, tak nyata. Dan dinamakan ahdiyah. Dan dinamakan pula al-ama'. Dan jika diiktibarkan bersifat ia dengan sifat kamalat, walaupun dia bersifat sempurna, tapi tak nyata. Tak nyata maksudnya, apabila zat tu tidak menyatakan sifat, maka tak nyatalah sifat seperti kita kata. Kita ada, tapi tak zahir lagi. Tak zahir maksudnya tak tunjuk lagi. Bila tak tunjuk, tak ada lah sifat kita. Bila tunjuk, baru tahu dia ni gendah ke, tinggi ke, besar ke, kecil ke. Jadi, tunjuk tu tunjuk ke siapa? Tunjuk kepada sifat. Yang tunjuk kepada sifat. Sifat ni, kalau dalam bahasa bahasa tasawuf, dia kata Muhammad. Mana nyatanya Muhammad. Maka, semua benda ni dinyatakan kepada Muhammad. Maka Muhammad lah menyebut Allah, menyebut itu, menyebut ini, nyatanya di Muhammad. Lagu tu. InsyaAllah lepas ni pakat bicara lah supaya mudah boleh faham ni insyaAllah. Maka dinamakan wahidiyah dan uluhiyah. Jadi apabila nyata ada sifat ni, apabila nyata sifat, ada sifat ilmu, sifat berapa, maka dinamakan pula wahidiyah. Wahidiyah ataupun kalau kata alai wahidiyah ni ibarat ke satu titik, satu nuktah. Maknanya makhluk ni ada dalam ilmu Allah sebagai satu nuktah. Boleh berlaku nak jadi gapo, jadi alih ke, jadi bo ke, jadi to ke, boleh berlaku. Masa tu. Dan uluhiyah menyatakan keesaan dia tu, keesaan Allah Ta'ala. Esa dari segi zat, esa dari segi sifat, esa dari segi af'al, esa dari segi asma'. Nyatalah di wahidiyah tadi. Dan nyata juga alam ni sebagai satu titik saja, tak nyata. Inilah dia panggil ayan sabitah ni. Ayan sabitah maknanya tak nyata lagi. Bila nyata dia panggil ayan kharijah. Dan adalah segala sifat Tuhan itu, jika takluk ia dengan kasih dan sayang dan rahmat, dinamakan sifat jama'. Apabila nyata sifat nyata sifat kasih sayang dia tu, nyata kasih sayang dia kepada makhluk ni, maka nyatalah sifat jama' dia tu. Dan jika bergantung dengan koharnya, jama' campur kohar, maka tubiklah dinamakan jalal. Kebesaran, kehebatan dia tu. Tu benar tu. Jadi, sifat Tuhan tu yang pak tu sohulah, iaitu jama', jalal, kama, kohar. Jama', comel, jalal, hebat, kama, sempurna, kohar, maknanya tegah ataupun kasar ataupun keras. Dan setengah daripadanya istilah lagi, sukrin sohwun, iaitu bermula sukrin itu iaitu mengerasi atas halnya, yakni mengerasi atasnya, mabuk ingat akan kekasihnya. Jadi orang salik, apabila Tuhan nyatakan kepada dia, nyatakan kepada dia ala wahidiyah, ala wahdah, maka dia jadi mabuk.
jadi mabuk ni jadi terkejut. Bila Tuhan buka jadi terkejut, maka bila masa mabuk tu tak ada dah benda lain yang dia ingat, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kasih dia. Sinilah bila dia ingat kepada Allah semata-mata, yang kita panggil dia fana fillah, sampai kepada kelah fana fillah. Dan sohwin itu kembali ia kepada halnya, yakni kepada mendirikan ubudiyahnya. Jadi apabila jadi sohwin, ataupun sohwun sendiri tu, sohwin, maka dia khabar. Apabila dia khabar, maka orang saliknya situlah dia mula semaya ke puasa ke gapo hak zahir ni dia akan buat. Semasa fana dia tak buat. Tak buatlah, kita kata sendiri sebagai orang gila lah. Tapi dia tidak gila sebab dia duk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala masa fana fillah. Bila dia boleh buat ibadat dah kembali, maka naiklah dia kepada makan baqa billah. Makan baqa billah ni mana kekallah dia dengan ubudiyah dia, dengan sifat kehambaan dia. Maka apabila sampai kepada sifat kehambaan makan baqa billah ni, maka dia akan buat ibadat sepanjang masa. Dan kedudukan dia fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Duk ingat ke Tuhan, duk nampak Tuhan sama-sama. Tak ada duk berkira dengan makhluk ni. Kalau dia berkira pun, dia tak lepas daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang kelas ni. Orang kelas ni lah. Sebagaimana rasul-rasul, nabi-nabi, dan wali-wali yang besar-besar duduk, situlah. Dia makan baqa billah tadi. Habis. Dan setengah daripadanya istilah lain pula. Mahwun dan isbat. Gapo dia mahwun ni? Hilang segala sifat dirinya. Jadi segala sifat kita ni, sifat diri kita ni tak nampak, tak khabar. Dan isbat ni mana nak menyatakan nak menyatakan diri kita ni pula. Atas menyabitkan barang yang didatangkan atasnya daripada segala bekas kekasihnya. Jadi kalau orang sampai kepada mahwun dan isbat ni, dia fahamlah bahawa diri dia tu daripada Allah, untuk menjadi hamba taat kepada Allah, dan seterusnya segala benda tu adalah mestilah sentiasa tidak lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia rasa tak ada bukan apa satu lah gitu lah. Dan setengah daripadanya lagi istilah murid dan murad. Yang dikedaki dengan murid iaitu salik yang berkehendak kepada kekasihnya. Jadi kalau umum kat mana murid ni orang belajar lah. Kalau dalam perjalanan tasawuf, mana murid ni kita sentiasa duk ingat, sentiasa duk sebut, sentiasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan murad itu orang yang dikehendaki Allah Taala. Murad tu mana daripada murid tadi, Tuhan pilih. Tuhan pilih tu dia panggil murad pula. Murad mana Tuhan kehendaki, Tuhan pilih dia. Jadi maknanya jadi kekasih Allah. Lagi itulah. Dan setengah daripadanya ilmu laduni. Ilmu laduni kita biasa dengar dah. Apa dia? Iaitu ilmu yang hasil dengan tiada usaha oleh hamba. Jadi ilmu yang kita dapat dengan tidak belajar, dengan tidak berguru, dia kita tak pernah dengar. Walaupun kita baca, kita berapa, kita tak rajin dengar benda-benda lagi. Apa? Ilmu tu semata-mata kurniaan daripada Allah Ta'ala kepada hamba.
Mana semata-mata Tuhan ni bagi kepada hamba dia tu tanpa guru, tanpa menengahi guru ke, atau tanpa menengahi belajar ke, tanpa menengahi mikir ke. Jadi dia mari lah. Ibaratnya kalau kita rajin dengar bagaimana Imam Ghazali apabila dia bahas dengan Samahzari, dia tak boleh jawab, dia lengok lah kata. Tu. Ladun ni tu. Dia lengok lah kata kau, dia nampak. Nah, tulis dalam kitab, Imam Ghazali tengok dia Lauh Mahfuz. Ibarat Lauh Mahfuz tu ialah ilmu laduni yang dia dapat untuk dia jawab kepada Samahzari. Jadi Samahzari soal dia jawab. Dari soal dia jawab. Jadi 7 hari 7 malam. Malam pertama sampai malam keempat, orang syariat boleh duduk lagi. Malam kelima kelima tu tak ada orang syariat, tinggal orang hakikat dengan tarikat. Masuk malam kena orang tarikat pun tak ada dah. Tinggal orang hakikat semata-mata. Masuk yang ketujuh tu sama-sama tak reti belakang. Tu dah kisah lah tu. Sama-sama tak reti belakang duk bincang tu. Apabila apa nama ni Imam Ghazali keluar, tanya, Syekh lagu mana Samahzari tu? Itu dia tanya, tobik dulunya Samahzari dalam cerita tu. Samahzari tobik. Orang ramai tanya lagu mana Imam Ghazali tu. Dia kata Imam Ghazali ni tak tahu berapa satu. Dia kecek tu siapa orang tak erti. Tak tahu berapa. Pas dia nak mengaku alih. Lebih kurang gitulah. Dia mengaku alih sedangkan dia sebenarnya jahil. Dia kata di Samahzari. Apabila Imam Ghazali tubik, orang ramai tanya, lagu mana Samahzari ni? Imam Ghazali jawab, Samahzari ni pandai tetapi sesat. Pandai, dia hebat. Tapi apa yang dia duduk, apa yang dia buat, apa dia kata sesat. Jadi dengan itu orang ramai faham lah, dia mengambil bahawa Imam Ghazali lah betul. Pasal jawab Imam Ghazali tu mana jelas, maknanya bukan tak pandai tapi sesat. Lah gitu lah. So orang law ni lah. Orang law ni mengaku pandai berapa tu, mengaku pandai berapa ni, mengaku pandai tu. Mengaku dia bisa mengaji hadis, dia bisa mengaji Quran. Dia baca tu, dia kata betul serupa orang Nabi. Macam-macam orang lain ni dia aku. Ni bacaan Nabi. Ni bel Nabi. Macam-macam orang lain ni. Tak tahulah dia ambil mana. Lagu mana cara dia ambil. Wallahu a'lam. Tapi kita nak kata tidak, tak boleh lah. Cumanya bagaimana dia boleh tahu semua benda-benda gini. Orang lain ni pelik-pelik. Lepas tu duk menyalah orang lain pula. Dah dia tu menyalah pula. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Dia aja betul. Jadi kalau kita tak boleh lah. Ya kita mengaji ni, kita nak tengok dalam Quran. Lepas tu disokong oleh hadis. Yang mana jalan tu, biarlah jalan tu benar-benar. Macam jalan kita, jalan tasawuf ni lah. Jalan tasawuf ni, biar kita kata benar tu. Sebab malaikat dia sebelum Nabi wafat tu, dia mari tanya 3 perkara tu. Pak sekali ni pak tu kita kira tanya hari kiamat ya. Yang pertama dia kata mahwal Islam. Yang kedua mahwal iman. Dan yang ketiga mahwal ihsan. Jadi ihsan itulah tasawuf. Berarti ketiga-tiga ni wajib kita kena ada dan kita kena amal. Bukan kata tak sahlah tasawuf. Apa? Tasawuf ni setengah kata ilmu tinggi. Ilmu tinggi guana awaluddin ma'rifatullah. Ilmu tinggi ni tak kira tu kata awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama. Kalau kita dia satu tu dia kena mengaji bab Allah dah. Sebab tu Nabi dia mula-mula 13 tahun tu duduk Mekah tu dia duduk
duduk apa ni sapa ke tabligh kan kepada umat dia tentang keimanan. Tentang iman dulu hak penting. Keimanan tu. Di samping dia buat apa nama ni semaya ke gapo tu, keimanan tu 13 tahun di Mekah dia tabligh dia, dakwahkan kepada umat supaya kita ni tidak jadi syirik. Benda ni kita takut sekali syirik lah. Syirik. Jadi kalau syirik bagi orang bagi orang syariat, dia kata syirik ni semua kita pergi semua selain pada Allah, dia kata syirik. Tapi dia tak khabar hak dia takut selain pada Allah, dia berserah selain pada Allah, dia duduk apa nama, duduk harap selain pada Allah, duduk pohon selain pada Allah. Hak tu dia tak khabar. Sedangkan benda tu syirik belaka. Lah gitu. Dia ingat akak tangan semua barulah syirik. Hak harap hak kita kata aku ni kalau tidak kerana si A bagi lapar mati aku. Jadi mana aku ni kalau tidak gitu tidak gini susah aku. Jadi maknanya kita kata tu manusia. Makna kepada manusia, tidak Allah. Jadi benda-benda syirik, benda-benda lagi inilah yang kita tidak perasan, yang kita tidak reti, yang kita kadang-kadang terjebak dalam syirik. Jadi sama ada syirik jali atau syirik khufi, kita kena jauhkan. Syirik jali ni syirik hak zahir. Syirik khufi ni syirik yang tak nampak. Tersembunyi. Macam ajik, riak, takabur tu syirik belaka. Apa? Pasal kita pakai sifat Tuhan. Hak lain lagi kita tak pakai sifat Tuhan tu kita tak terasa ke? Kuasa aku. Aku. Kandung aku. Semua tu kalau kita reti syirik belaka lah tu. Supalah dengan hak tak ada apa ajik, riak, takabur tu. Ujuk atau ajik. Rasa heran kita ni pandai. Riak rasa takabur. Apa tak boleh? Pasal ajik, riak, takabur ni Tuhan, bukan kita. Dia, hak dia, sifat dia. Apa kita dah ambil sifat dia je? Bukan mula Tok Guru ni kata Tuhan ni samsing. Habis orang marah ke dia. Apa makna samsing kalau kau Arab? Qahar lah. Sifat qahar Allah tu. Tuhan kalau dia kata mu ni aku nak uji supaya ni. Tak sadar tutup. Tak boleh sebut tu je lah. Betul lah orang tasawuf dia kata rezeki ni. Rezeki ni Tuhan dah tetap dah. Bapa yang kita duk minta dengan apa yang Tuhan telah letak. Bapa kita tak minta apa yang Tuhan rahsia kepada kita. Dia tak layak. Dia tak layak kita boleh masuk surga ke boleh masuk neraka. Sahabat-sahabat pak tu. Semua rasul Nabi tu Tuhan layak pun. Puak-puak mu ni boleh masuk surga belaka. Lagu mana keadaan dia? Sayyidina Ali tu sampai Rasulullah tegur. Buat amal ibadat sampai bekok kaki-kaki. Apabila Rasulullah tanya apa mu ibadat selama begini mu ni? Dia kata aku malu ke Tuhan. Aku buat sikit dah ibadat, Tuhan dah bagi dah surga. Jadi sebab itulah yang aku malu ni lah aku buat banyak ni. Kalau duduk kereta ke, kalau Tuhan kata mu ni boleh surga, maka tawak gawa satu dah boleh dah ke. Maka kebanyakan orang dia nak surga je. Tetapi sahabat dia tidak begitu. Dia bukan nak kepada surga, Tuhan bagi dah surga. Dia rasa malu. Dia rasa malu lagu mana? Tuhan redha ke tak tu? Kepada dia tu. Jadi nak suruh Tuhan redha, dia buatlah banyak-banyak supaya Tuhan ada kesian belah benar-benar ke dia. Mudah-mudahan dia masuk tu bukan kerana bukan kerana apa namanya banyak ibadat, tetapi kerana kesian belah atas menangis dia, atas minta ampun dia tu setiap masa lagu tu. Dari segi sahabat-sahabat lagu tu. Habis ya.